Assalamualaikum, selamat sejahtera dan salam satu Malaysia kepada hadirin yang sudi menonton video saya untuk kali ini. Saya ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih atas kesudian anda semua dalam menyaksikan apa yang akan saya sampaikan pada hari ini. Saya telah diberi tugasan oleh pensyarah saya bagi subjek falsafah dan isu semasa QHIS 1022 untuk menyampaikan pidato mengenai apa-apa isu semasa yang dapat dikaitkan dengan falsafah dalam kehidupan ini. Dengan ini, tanpa melengahkan masa lagi, saya akan memulakan pidato tentang isu krisis Israel-Palestin 2021. Sebelum itu, izinkan saya membacakan serangkap pantun. Bunga melati, bunga sakura, bunganya jatuh di kolam ikan. Kalau saya sudah bicara, tolong tenang lalu dengarkan. Isu pertelingkahan antara Israel dan Palestin kerap berlaku sejak 2006, kira-kira 15 tahun yang lalu. Pada mulanya ia hanyalah isu perebutan tanah yang menganggap bahawa tanah yang dihuni oleh rakyat atau orang Arab Palestin ialah tanah orang Israel. Namun begitu, disebabkan oleh pertikaian yang tiada titik penyelesaian dan salah satu pihak tidak menepati perjanjian atau syarat yang dipersetujui bersama, isu ini masih dibincangkan dalam diskusi sama ada di media massa, media sosial dan lain-lain platform sehingga ke tahun ini. Terdapat beberapa aspek yang patut dikupas berkaitan isu ini yang menjadikannya lebih besar dan memberi kesan kepada rakyat-rakyatnya serta dunia. Kronologi krisis Israel-Palestin 2021 yang utama adalah antaranya ketika para tentera Israel menghalau umat Islam semasa mereka menjalankan ibadah di Masjid Al-Aqsa beberapa hari sebelum orang Arab yang beragama Islam menyambut perayaan mereka iaitu Hari Raya Aidilfitri setelah menjalankan ibadah puasa berdurasi sebulan pada bulan Ramadan. Hasil daripada tindakan pihak Israel, banyak nyawa dalam kalangan rakyat Palestin yang tentunya tidak bersalah terkorban. Hal ini demikian telah menimbulkan tanda tanya dalam kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Arab di negara tersebut serta secara global seluruh dunia telah cakna tentang isu ini dan mengeluarkan pelbagai spekulasi atau persoalan. Akibat daripada kejadian ini, katil-katil hospital di negara tersebut semakin tidak cukup untuk disediakan kepada para bangsa yang memerlukan khidmat rawatan kesihatan. Daripada sudut falsafah itu sendiri, sudah pasti tindakan mereka ini tidak boleh diterima sama sekali kerana bukan sahaja mengganggu industri ekonomi dan politik negara Palestin tersebut, malahan memberi kesan kepada keadaan kesihatan mental, terutamanya anak-anak kecil yang kehilangan ibu bapa mereka. Rentetan peristiwa ini hakikat bahawa pihak Israel tidak mengendahkan tentang apa-apa pun kesan negatif terhadap orang Arab Palestin dan lebih mengutamakan tanah Palestin menjadi milik mereka, menunjukkan bahawa tiada nilai empati, simpati dan peri kemanusiaan dalam diri mereka demi mendapatkan kemahuan mereka itu. Hal ini demikian seterusnya menunjukkan ketamakan dan sifat mementingkan diri sendiri yang melanggar konsep falsafah terhadap manusia lain serta alam sekitar. Seterusnya, isu pertembungan antara Palestin dan Israel telah berlaku sekian lama tetapi ditekankan dan bertambah teruk sejak tahun 2006. Berdasarkan sejarah krisis Israel-Palestin ini, Israel sama sekali bukanlah sebuah negara dan diperkenalkan pada tahun 1948. Kesedaran tentang krisis ini masih cetek dalam kalangan masyarakat seluruh dunia kerana kurangnya pendedahan dan penyebaran hakikat kebenaran isu ini. Kebanyakan penganut agama Islam pasti peka dan cakna bahawa ini merupakan isu kemanusiaan dan isu global. Namun begitu, segelintir masyarakat Islam dan bukan beragama Islam masih kekal dengan stigma bahawa ini hanyalah isu agama antara agama Islam dan agama lain, iaitu dalam konteks ini adalah Yahudi Zionis, walhal mereka masih tidak mencapai kefahaman yang sebenar. Isu ini kembali diperkatakan disebabkan oleh keputusan yang dikemukakan oleh Mahkamah Agung Israel tentang apa yang terjadi pada beberapa buah keluarga Arab Palestin di Sheikh Jarrah, Jerusalem Timur yang dihalau. Akibat daripada kekecohan antara tentera Israel menentang rakyat Palestin ketika itu, kira-kira lebih 300 orang Arab Palestin mengalami kecederaan dan lebih kurang 20 nyawa terkorban. Keputusan Mahkamah Agung Israel telah ditunda selama 30 hari untuk mengurangkan ketegangan hubungan kedua-dua belah pihak.
Peristiwa ini menunjukkan bahawa kurangnya pemikiran rasional yang ada pada pihak Israel dalam membuat keputusan. Dengan terus menyerang orang Arab Palestin hanya kerana ketidakpuashatian mereka itu. Kurangnya pemikiran rasional mereka juga kelihatan terselah apabila keputusan Mahkamah Agung Israel berkaitan pengusiran rakyat Palestin tanpa bukti yang kukuh. Hal ini demikian kerana Israel itu sendiri bukanlah sebuah negara. Lalu layakkah mereka, mahkamah negara tersebut, memutuskan keadaan negara lain, iaitu Palestin dan rakyatnya, lagi-lagi tanpa bukti yang kukuh, yang utuh? Ditambah lagi apabila kurang daripada 24 jam selepas gencatan senjata diumumkan oleh pihak Israel, tentera mereka juga yang kembali menyerang Gaza. Serangan ini dikatakan susulan daripada serangan udara sepanjang minggu tersebut yang mengorbankan nyawa 34 penduduk Palestin. Ini bermakna gencatan senjata yang dipersetujui semasa pihak Mesir dan Pegawai Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB telah dilanggar oleh tentera Israel. Tindakan tentera-tentera Israel ini terhadap rundingan yang telah dibuat menunjukkan bahawa kurang cekapnya Israel yang hanya mengutamakan apa yang ingin mereka kecapi, iaitu tanah Palestin yang dianggap milik mereka. Isu yang telah mereka cipta memberi kesan yang besar kepada rakyat negara tersebut, juga kepada dunia. Malahan rundingan yang dilaksanakan oleh PBB sebagai orang tengah bersama Mesir turut sia-sia kerana ketamakan pihak Israel terhadap kemahuan mereka. Walau bagaimanapun, saya sebagai rakyat Malaysia sangat berbangga dengan usaha dan kerjasama setiap daripada kami untuk membantu Palestin mencapai kemenangan menentang Israel. Dengan kemudahan yang sedia ada seperti internet, media cetak dan media massa seperti media sosial, pelbagai platform dapat memudahkan para pengguna untuk menyebarkan berita-berita atau perkembangan terkini berkaitan krisis Palestin-Israel yang berlaku sejak April tahun ini. Sepanjang April hingga Mei 2021, terdapat ramai selebriti, influencer dan rakyat marhin yang turut serta menyebarkan perkembangan terkini tentang Palestin dalam apa jua bentuk seperti video, gambar, penjelasan dari semasa ke semasa dan sebagainya supaya lebih ramai lagi akan peka dan cakna tentang krisis ini. Tambahan pula beberapa NGO dan persatuan telah berusaha menyediakan platform untuk mengutip derma bagi membantu mangsa-mangsa Palestin yang cedera dan untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup. Hasil daripada ihsan dan sifat prihatin kebanyakan rakyat Malaysia terhadap krisis yang menimpa Palestin, banyak NGO yang berjaya melepasi target kutipan dana mereka untuk diberikan kepada mereka yang memerlukan di sana. Sikap mereka ini menunjukkan pentingnya membantu dan menyelamatkan rakyat Palestin demi tujuan kemanusiaan. Sebagai kesimpulannya, setelah isu-isu berkaitan krisis Palestin-Israel 2021 dikupas dengan lebih teliti, saya dapati bahawa setiap perjanjian atau rundingan yang dilakukan hendaklah dilaksanakan dengan terus dan jujur. Pihak Israel sepatutnya sedar akan perbuatan mereka yang tentunya salah dan tidak adil kepada rakyat Palestin itu sendiri. Isu-isu yang semakin banyak dibagikan ini sewaktunya memberi pengajaran bukan sahaja kepada warga dunia yang menyaksikannya, bahkan kepada pihak Israel, terutamanya Presiden atau pemimpin negara tersebut itu sendiri. Pihak Israel haruslah sedar bahawa onar yang mereka lakukan ini bukanlah berbaloi demi mendapatkan tanah negara mereka yang didakwa, walhan memalukan imej negara mereka juga nama baik pemimpin negara itu. Sebagai pengajaran buat semua, setiap individu bertanggungjawab melaksanakan tugas mereka sebagai rakyat, terutamanya dalam memilih pemimpin sesebuah negara, supaya segala keputusan yang telah dipersetujui merupakan keputusan yang terbaik untuk semua. Pihak atasan seperti pemimpin dan organisasi penting hendaklah berfikir secara telus dan teliti sebelum membuat keputusan demi menjaga keselamatan orang awam. Diakhiri pidato saya pada hari ini dengan serangkap pantun. Lembu disembelih berlumur darah, potong dagingnya di hari raya korban. Mohon maaf segala salah, juga khilaf mohon dimaafkan. Yang baik datang daripada Allah, yang tidak baik itu semestinya daripada diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.